Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita sambung lagi perbincangan surah Al-Qalam yang telah kita mulakan, insya-Allah hampir-hampir tamat kan perbincangan kita tentang surah ni. Semalam insya-Allah kita telah melalui ayat-ayat blok 17 hingga 34 kan, iaitu blok yang ketiga kan, yang menceritakan tentang kisah Ashabul Jannah. Ashab ni maksud dia adalah tuan punya kan, pemilik. Ashabul Jannah, pemilik kebun yang diungkapkan sikap mereka dan juga kepribadian mereka yang seolah-olahnya ini adalah kepribadian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan atau mengungkapkan kepribadian orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kerana itu mereka bersikap seperti mana orang-orang yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, an kana dza malin wa banin, kan, an kana dza malin wa banin. Salah satu daripada sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala ungkapkan pemuka-pemuka Quraisy yang menyerang Rasulullah SAW kan. Mereka bukan saja menolak kan, tapi sikap mereka juga menyerang Rasulullah SAW dengan menyebarkan berita-berita, khabar-khabar bahawa Rasulullah SAW ni adalah orang yang buruk akhlaknya, orang yang gila, orang yang tidak rasional kan, orang yang tidak rasional dan orang yang buat kerosakan kepada masyarakat ni, bahawa mereka lah orang yang sebenarnya menginginkan kebaikan kepada masyarakat ni kan. Itu adalah sifat yang mereka tengahkan. Jadi dalam surah Al-Qalam ni Allah Subhanahu Wa Taala memaparkan dua kumpulan manusia dan sikap yang berbeza. Satu kumpulan manusia yang yakin, yang beriman, menerima akan adanya hari pembalasan ni. Dan yang kedua ialah mereka yang menolak hari pembalasan ni, malah memperlekehkan adanya hari pembalasan dan juga ancaman azab yang Allah Subhanahu Wa Taala lontarkan kepada mereka yang menolak adanya hari pembalasan ni. Orang-orang yang kumpulan yang kedua ni, kepribadian mereka buruk kan. Mereka adalah orang-orang yang hati yang keras,
yang tidak mempedulikan kan, manusia kan, dalam ini adalah petanda yang disebut dalam surah hingga ayat-ayat yang lain, petanda kepada mereka yang mendustakan hari pembalasan kan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustakan, yukadzibu bid-din kan, mendustakan hari, tentang hari pembalasan kan, hari kiamat kan. Ad-din ni yaumiddin, ialah hari pembalasan kan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka ni adalah orang-orang yang mengherdik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberi bantuan, pertolongan kepada orang-orang yang kan, pertolongan makanan kepada orang-orang yang miskin kan. Kenapa jadi begitu? Kerana mereka adalah orang-orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sifatnya adalah kan, utullim ba'da zalika zanim kan. Mereka ni adalah orang yang keras hati, kering hati mereka kan, bertabiat kasar kan. Dan juga mereka ni adalah orang yang suka melakukan fitnah kan. Fitnahnya adalah kan, bagi mereka suka mengetengahkan diri mereka ni sebagai pejuang kan, macam itulah lebih kurang kan, pejuang yang pejuang bangsa, pejuang tradisi kaum kan, dan menekankan bahawa mereka adalah orang-orang yang menegakkan nilai-nilai bangsa, nilai-nilai kaum itu kan. Tapi sebenarnya mereka adalah orang yang kan, ini yang disebut Allah sebagai zanim kan, zalika zanim kan, orang yang bukan daripada kabilah kan, pemuka-pemuka Quraisy yang kata macam ni, mereka bukanlah daripada kabilah Quraisy ni sendiri kan. Kita baca beberapa nama, Al-Walid bin Mughirah dan sebagainya kan, Akhnas bin Syuraik, ini adalah pemuka-pemuka Quraisy yang termasuk dalam kumpulan yang sedang dibincangkan oleh Al-Quran, surah Al-Qalam ni kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan gambaran ni dalam kisah Ashabul Jannah ni kan. Mereka ni bukan sahaja kan bersikap begini, malah mereka juga mengharapkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan kepada mereka peluang-peluang, memberikan kepada mereka kurniaan-kurniaan kan. Itulah kita baca dalam kisah Ashabul Jannah ni, selepas mereka dapati hancurnya kebun mereka ni, mereka kan masih lagi kata asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun kan. Mudah-mudahan Tuhan Rabbuna, Tuhan Rabb kita, Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ni kan. Kita digunakan Rabbuna kan, Tuhan kita, ayyubdilana khairan minha, akan bagi kepada kita yang lebih baik daripada apa yang kita hilang kan. Jadi sikap itu bukan sikap orang yang merasakan bahawa kehancuran yang dijadikan oleh Allah SWT kepada mereka ni adalah sebagai balasan, hukuman kepada sikap mereka ni. Tapi mereka pandang bahawa pasti Allah SWT akan bagi balik nanti yang lebih baik daripada ni kan. Jadi Allah kata macam itulah, begitulah azab yang sebenarnya akan dikenakan kepada orang-orang yang mengingkari kan,
akan adanya azab akhirat ni kan. Kadzalikal azab wal azabul akhirah akbar. Ingatlah, soalnya begitulah Allah katakan bahawa azab akhirat yang mereka ingkari itu akan jadi lebih besar lagi daripada apa yang mereka dapat kan di dunia ni kan, yang telah jadi pada mereka ni kan. Okay. So pagi ni insya-Allah kita sambung sikit lagi kan? Allah Subhanahu Wa Taala ni ayat 35 hingga 43 kan, blok yang keempat daripada surah Al-Qalam ni. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ini satu soalan kan. Bila ada biasanya dalam yang dia berupa soalan kan bahasa Arab ni kan. Afanaj'alul muslimin, apakah maka patutnya naj'alul muslimin, kami menjadikan muslim ni seperti mana mujrimin, orang yang berdosa. Jadi ini satu pertanyaan Allah SWT yang berkait dengan sikap ashabul jannah yang di tengah ini kan. Sebab mereka kata asa rabbuna an yubdilana khairan minha, moga-moga saja Allah SWT akan bagi kepada kita balasan, yubdilana, menggantikan kan, badal, dan yubdilana khairan minha, satu kebun yang lebih baik lagi daripada apa yang telah kita hilang tu kan. Itu sikap mereka kan. Jadi Allah SWT persoalkan pertama sekali selepas daripada seolah-olahnya dia adalah ulasan daripada kisah ashabul jannah ni kan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, patutkah kami memperlakukan orang-orang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni kal mujrimin, sama seperti orang yang berdosa, itu orang yang menentang Rasul kan? Orang-orang yang tidak mempercayai ancaman Allah SWT, hari pembalasan kan? Tidak percaya dan tidak beriman, seperti mana yang Allah kata kan, wa azabul akhirah akbar kan, azab akhirah tu akan jadi lebih besar lagi kan, law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui sebenarnya kan. Jadi Allah kata tidak mungkin kan, tak mungkin Allah SWT akan memperlakukan orang-orang yang muslim ni sama macam orang-orang yang berdosa, mujrimin kan. Jadi lontaran kehairanan dia ialah dari mana mereka dapat kefahaman macam tu kan. Itu juga yang seperti yang saya sebut bahawa itu adalah sikap pemuka-pemuka Quraisy ni juga kan, yang dalam perang Badar dengan Rasulullah SAW ni, Abu Jahal ni pun minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghancurkan Muhammad SAW dan juga pengikut-pengikutnya kan? Dan memenangkan mereka di Quraisy kan, menangkan mereka kan. Ini adalah soalan kan, bagi kita. Bila kita dengar ni, kita akan jadi kehairanan kan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olahnya tanya balik soalan ni, malakum kaifa tahkumun kan? Ayat 36 kan, baca ayat 35 ni Allah kata, adakah Allah SWT logik ke Allah SWT akan bertindak atau memperlakukan orang muslim ni sama dengan orang yang berdosa kan. Sebab itulah harapan mereka kan, bahawa Allah SWT pasti akan gantikan lebih baik untuk mereka kan. Tapi kan, Allah kata malakum kaifa tahkumun. Macam mana malakum ni, satu ungkapan kehairanan kan. Apa kamu ni? Lebih kurang macam itulah maksud dia kan, kalau dalam bahasa Malaysia ni kan. Apa kamu ni? Mengapa kamu buat macam tu? Kan? Macam mana kamu boleh sampai kepada pemikiran yang macam tu kan? Kaifa tahkumun?
kan? Bagaimanakah kamu mengambil dapat sampai kepada keputusan tu ataupun kefahaman yang macam tu, kan? Ini adalah ucapan keheranan, kan? Allah terhadap cara fikir mereka yang tidak selari dan tidak logik, kan? Kadang-kadang macam itulah juga pemikiran orang-orang yang lain. Hari ni kan mereka sangka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kebaikan kepada mereka. Apa yang Allah janjikan ni tidak langsung memberi kesan kepada mereka bahawa janjinya pasti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalan yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala, am lakum kitabun fihi tadrusun, am lakum kitabun fihi tadrusun, atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu pelajari, analisa, kaji dia, yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala akan buat macam tu, kan? Am lakum kitabun fihi tadrusun, inna lakum fihi lama takhayyarun. Sesungguhnya kamu, setelah kamu kaji, kamu study kitab, kan, seolah-olahnya kononnya ada kitab yang diturunkan oleh Allah SWT yang kamu belajar daripada dalam tu, bahawa kamu dapat memilih apa saja yang ada dalam kitab tu, kan? Adakah kitab lain yang Allah turunkan kepada kamu yang mengatakan, kan, kamu akan dapat memilih apa saja yang ada dalam kitab tu, bahawa Allah SWT akan bagi apa yang kamu jangka dan harapkan ni, kan? Jadi inilah pemikiran mereka, bahawa mereka rasa mereka akan mendapat kelebihan daripada Allah kerana mereka dapat kehidupan dan kedudukan yang istimewa di dunia ni, dan bahawa jika pun ada hari pembalasan, mereka akan pasti diberi Allah ganjaran yang lebih baik, kan? Ini psikologi orang-orang yang duk rasa dapat kuasa, kan? Kalau kita baca sejarah, kan, cerita diktator, kan, diktator macam Saddam Hussein macam tu, kan. Saddam Hussein ni dia sangka dan dia rasa bahawa dia ni pasti, kan, rakyat semua sokong dia, kan, walaupun telah hilang kuasa dan sebagainya, dia masih lagi kata, kan, dalam perbicaraan dia masih kata dia adalah Presiden Iraq, kan. Walaupun dah hilang segala-galanya, orang jumpa dia dalam lubang sempit bawah tanah, kan, nyorok kat situ, kan, dalam keadaan yang tak tentu hala, kan, janggut dia tak terbela, kan, rambut dia kusut masai dan sebagainya, tapi masih lagi merasakan bahawa dia sebenarnya mendapat sokongan rakyat, dan juga pasti dia akan dikembalikan, Allah SWT akan mengangkat dia balik, bahawa dia adalah penyelamat kepada kaum dia, kan. Ini adalah psikologi orang yang macam ni, kan, bahawa mereka rasa, kan, mereka dari mana, soalan dia Allah Subhanahu Wa Taala tanya, dari mana kamu dapat pemikiran yang macam tu, kan? Malakum kaifa tahkumun, kan? Am lakum kitabun fihi tadrusun, adakah kamu ada satu sumber kitab yang kamu dari situ kamu belajar benda ni, ataupun innalakum fi lama takhayyarun, yang daripada kitab tu kamu dapat ambil pemikiran ataupun pilih apa-apa saja yang kamu tak faham, seperti mana yang kamu percaya ni, kan? Jadi ini adalah satu persoalan yang Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan di celah-celah keadaan. Kalau tidak, mereka tak sedar benda ni, kan. Mereka sangka
keyakinan yang ada dalam diri mereka ni semuanya akan berjalan dengan baik, kan? Sebab sentiasa mereka ni dapat kebaikan, dapat nasib yang baik dalam hidup mereka, kan? Begitu juga, kan, siapa orang yang selalunya pemimpin macam ni dah kena tangkap, kan, makan duit, menyelewengkan wang dan sebagainya, tapi dia masih rasa lagi dia akan dapat, kan, akan lepaskan diri dan akan dapat kebaikan yang lebih besar lagi, kan? Ini adalah, kan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tanya, kan? Amlakum, ataupun amlakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun, kan? Ataupun apakah kamu memperolehi ada janji-janji yang kami buat, kan, yang diperkuat dengan sumpah daripada kami, yang kami janji kepada kamu bahawa apa yang kami janjikan tetap akan berlaku sampai hari kiamat. Maknanya, adakah janji bahawa kalau kami bagi kamu harta, kekayaan, kuasa, pengaruh ni, dia tetap akan berlaku sampai hari kiamat, kamu akan dapat kebaikan yang sama macam tu, kan? Amlakum aimanun, aiman ni adalah janji, kan, alaina, kan, daripada kami, balighatun ila yaumil qiyamah, yang akan sampai kepada hari kiamat nanti. Apa yang kamu dapat tu, adakah janji apakah daripada kami bahawa dia akan juga Allah bagi nanti di hari kiamat nanti balasan yang baik macam tu juga, kan? Innalakum lama tahkumun, bahawa dengan itu kamu dapat ambil keputusan semau kamu, kan? Seperti mana yang kamu sedang lakukan ni, kan? Sebenarnya janji kebaikan hingga hari kiamat ni Allah SWT dah sebutkan kepada Ibrahim. Sebab, kan, ayat dalam surah Al-Baqarah kita baca, Allah SWT kata, kan, Allah telah menguji Ibrahim, dan kerana Ibrahim telah berjaya, Allah angkat dia menjadi imam, kan, imam kepada manusia, kan? Nabi Ibrahim doa kepada Allah SWT, wa min zurriyati, minta supaya zuriat dia juga semuanya juga akan mendapat kelebihan ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata la yanalu ahdi zalimin, kan? Imam, kan, menjadikan Ibrahim ni imam tidak akan dikurniakan kepada mana-mana zuriat dia yang berlaku zalim, kan? Jadi tidak ada janji sampai hari kiamat yang Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah pasti akan bagi, tak kira kepada siapa pun, kan? Asal dia daripada keturunan yang baik ke, sebab dia adalah kaum yang tertentu ke, bangsa yang tertentu ke, maka dia akan dapat janji-janji yang macam ni. Tak ada, kan? Ini juga apa yang dipercayai oleh orang macam Hitler contohnya, kan? Hitler ni dia percaya bahawa bangsa dia adalah bangsa yang diberi kelebihan tertentu. Salhum ayyuhum bidzalika za'im, tanyakan kepada mereka, salhum ayyuhum bidzalika za'im, siapakah sebenarnya yang bertanggungjawab yang mengajarkan kepada mereka tentang kefahaman ni, am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu sadiqin, atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu. Sekutu-sekutu ni dalam bentuk sembahan-sembahan yang ada kuasa, seperti mana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ni lah, kan? Yang akan menjanji, yang boleh menjanjikan apa yang Allah tak janjikan kepada mereka, yang mereka sangka ni, kan? Jadi, ataupun adakah mana-mana kuasa yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, syurakaihim, syuraka'u falyatu bi syurakaihim, kan? Yang daripada situ ya'tu bi syurakaihim in kanu sadiqin, yang akan mendatangkan ataupun memberikan kepada mereka janji-janji yang mereka harapkan akan dapat ni, kalau mereka orang yang benar, kan? Jadi soalan-soalan ni sebenarnya soalan yang mengejutkan mereka daripada khayalan dan mimpi mereka ni, kan? Harapan-harapan mereka.
Jadi Allah SWT jelaskan hakikat dia, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Dia yauma yukshafu an saqi, ini adalah ungkapan kan, ungkapan idiomatik kita kata kan, dalam bahasa Inggeris dipanggil idiomatik, ungkapan yang biasa digunakan oleh orang Arab ya. Kashfu saqin, yauma yukshafu saq an saqin ni, maksud dia adalah ingatlah kan, satu hari nanti ketika mana kan, betis disingkapkan kan. Jadi sebenarnya yukshafu saqin ni kan, adalah hari yang amat menyebukkan dan menakutkan kan, di mana hari bencana kan. Yukshafu an saqin ni adalah hari tu wanita-wanita yang biasanya pakai pakaian yang labuh, yang tutup diri mereka ni, akan lari sambil menjelak betis dia kan, sebab nak lari cepat-cepat kan, selak kain dia, lari kan, kerana ketakutan hari yang gawat kan. Ini dijelaskan dalam keadaan surah Al-Ma'arij ayat 43-44 ni kan. Jadi hari ni yauma yukshafu an saqin, Allah kata ingatlah yang kamu duk sangka Allah akan bagi kamu kebaikan tu kan, nanti hari itu amat menakutkan. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka akan diseru untuk bersujud kan, dipanggil sujudlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu kan, hari pembalasan nanti. Fala yastati'un, tapi hari itu mereka tidak akan mampu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, hari itu pandangan mereka akan tertunduk ke bawah, diliputi oleh kehinaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan bahawa sangkaan mereka bahawa mereka akan mendapat pembelaan, akan mendapat kedudukan yang special, istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni, semuanya adalah khayalan yang bohong saja. Sebab pada hari itu nanti mereka akan diliputi kehinaan kan? Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi oleh kehinaan. Sebab apa? Sebab mereka tidak mampu untuk bersujud lagi, walaupun mereka disuruh supaya bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tidak mampu bersujud lagi kan. La yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, pandangan mereka akan tertunduk ke bawah, diliputi oleh kehinaan. Dhillah ni kehinaan kan, kerendahan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Sebab apa? Sebab mereka telah kanu yud'auna ila sujud, dulu kan, mereka telah pun kanu tu telah diseru, yud'auna ila sujud, diseru untuk bersujud masa hidup dulu kan, di dunia. Wahum salimun kan, pada waktu itu mereka sejahtera, sihat, tapi mereka tak mau lakukan. Jadi pada hari pembalasan nanti mereka tidak akan mampu untuk bersujud kepada Allah, dan ini akan menjadikan mereka tertunduk malu dan hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi ini adalah blog yang kita baca hari ni, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala membayangkan sikap mereka yang pelik ni kan, yang masih lagi menyangka bahawa mereka ni adalah orang yang mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun berhadapan dengan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu adalah Rasul Allah kan, takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlakukan sama Rasul Allah ni dengan orang yang mendustakan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. InsyaAllah kita berhenti kat situ dulu hari ni. Moga-moga insyaAllah banyak kan bahan yang amat istimewa sekali kan. Apa yang dilontarkan dalam surah Al-Qalam ni ialah perkara-perkara yang mendalam kan, yang sebenarnya menyentuh pemikiran, psikologi orang-orang yang menentang, mendustakan hari pembalasan ini, dan juga kerana itu mereka menentang, mendustakan Rasul yang menyampaikan ancaman dan juga warning ni kan.
InsyaAllah moga-moga kita baca balik dan perhatikan betul-betul apa yang dilontarkan Al-Quran Al-Karim kan. Ini satu keajaiban kan. Bila Allah SWT mengeluarkan isu-isu yang tidak terfikir dalam pemikiran kita kan, jauh lebih hebat lagi daripada cara macam mana. Contohnya kalau kita baca Ihya Ulumuddin kan, Ihya Ulumuddin ni dianggap sebagai satu tulisan yang hebat contohnya sebab dia mengungkapkan keadaan manusia kan, dalam hati dia orang-orang yang ada penyakit dan sebagainya kan, penyakit jiwa kan. Tapi Al-Quran mengungkap ni dalam keadaan yang lebih hebat lagi kan. Cuba kita baca balik dan juga cuba hayati kan apa yang dijelaskan Allah SWT ni. InsyaAllah semoga kita sambung lagi pada petang ni untuk habiskan surah Al-Qalam ni kan. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.